Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita akan sambung baca kitab Halal dan Haram, Al-Halal wal Haram fil Islam, halal haram dalam Islam. Siapa-siapa yang ada kitab ni boleh bawa dalam kuliah yang akan datang. Kitab ni sambungan daripada kuliah duha yang dianjurkan oleh Pertubuhan Baitur Rahim. Jadi kita akan sambung di masjid ini, dan insya-Allah kuliah duha kita pun kita akan mula insya-Allah dalam perancangan kita. Juga kita akan sambung kitab ni. Kita akan cuba. Sebab kitab ni pun kalau kita tengok tebal kan. Jadi kita harap boleh habis kot kan. Okey. Saya pun tak pasti dengan tepat sampai di bab yang keberapa. Walau bagaimanapun, saya cuba nak mula balik dengan bab yang kedua daripada Halal dan Haram yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu berkaitan dengan bab pakaian dan perhiasan. Okey. Islam membenarkan seorang Muslim memakai pakaian yang baik dan cantik. Bahkan Islam menggalakkan setiap umatnya berada dalam keadaan elok dipandang, bersih, rapi, dan memperindahkan diri dengan segala apa yang diciptakan buat dirinya daripada pelbagai pakaian dan perhiasan. Tujuan kita berhias dengan pakaian yang cantik menurut pandangan Islam ialah maksudnya kita menutup aurah. Maknanya tujuan kepada pakaian ni yang pertama sekali disebut dalam Al-Quran, tujuan Allah mensyariatkan ataupun Allah membenarkan, mengharuskan untuk kita berpakai pakaian ni. Fungsi pakaian tu kita kena faham. Dia adalah untuk melindungi aurat kita. Aurat ni sesuatu yang aib, yang mesti ditutup. Orang yang berpakaian tetapi tidak menutup aurat, dia tidak mencapai maksud Al-Quran. Artinya dia tidak menggunakan pakaian itu sebagaimana yang Quran nak. Sebab Quran nak bila pakai objektif, tujuan, maksud Al-Quran mestilah menutup aurat. Sebab itu dia luas. Apapun jenis pakaian, bentuk, warna, fashion, dia hendaklah fungsi yang pertama, peranan yang pertama, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia mestilah menutup aurat. Selain daripada itu, sebagai satu bentuk nak cantik jelah. Selain daripada kita tutup aurat, dia juga bertujuan untuk kita cantik kan. Sebab itu dia kata Islam dari sudut hukumnya halal untuk kita pakai pakaian yang baik, pakaian yang cantik, walaupun mungkin mahal ataupun mungkin kita rasa pakaian itu memerlukan sedikit belanja, tak apa, boleh, harus, halal. Nak pakai macam mana tak apa, harga berapa ikutlah. Dari sudut kemampuan kita, kita boleh pakai. Okay, itu yang pertama. Clear, maknanya tak ada masalah, kan? Sebagaimana firman Allah
Dalil yang pertama dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak-anak keturunan Adam, sesungguhnya qad anzalna, telah kami turunkan kepada kamu, alaikum, libasan, pakaian, yuwari sawatikum. Tujuan diturunkan pakaian itu dalam ayat ini untuk menutup. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata tujuan kita pakai ni untuk tutup aurat. Satu orang wanita yang pakai tudung tetapi dia pakai t-shirt tangan, dia tidak menepati Al-Quran. Dia tidak mengikut arahan Al-Quran. Haram. Satu orang wanita yang pakai tudung tapi dia pakai t-shirt lengan pendek, dia sedang melakukan satu dosa besar, kerana dia dalam kategori tidak menutup aurat. Jadi hukum wanita pakai t-shirt tangan pendek haram lah. Di luar lah. Kalau dalam dia tak pakai bom, tak apa. Ini kita bincang ni luar lah kan. Okey. Tak boleh, sebab tujuan pakaian tu yuwari sawatikum, untuk menutup aurat. Dia kata dia dah pakai tudung, lengan dia tak tutup, lengan aurat. Banyak kita duk perhati, seperti pakai tudung tetapi memakai seluar yang ketat. Sebab itu walaupun wanita dibenarkan pakai seluar, tetapi ingat, lebih selamat dia hendaklah pakai seluar itu dari sudut dalam, pakaian dalam. Tak ada istilah, sebahagian ulama kata tak ada istilah seluar untuk orang perempuan. Dalam hadis sebut seluar, tetapi hendaklah seluar itu dipakai di bahagian dalam. Ini pandangan yang kuat lah. Sebab hakikat seluar, dia menampakkan bentuk. Tapi kalau dia pakai seluar besar, maknanya nak macam dengan kain, okey lah. Tapi seluar dalam erti kata seluar kita yang ada bentuk ni, dia kena pakai di bahagian dalam. Kemudian dia mesti ada kain ataupun jubah ataupun baju yang menutup di bahagian luar. Itu boleh. Nanti kita akan sebut, memang kita akan senaraikan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi senaraikan dengan lengkap tentang etika pakaian bagi wanita. Tapi kita kena faham, maksud pakaian itu menutup aurat. Sebab itu kalau dia pakai tudung sekalipun, dia belum lagi dianggap menutup aurat. Kemudian warisha, dan juga pakaian itu selain daripada fungsi dia untuk menutup aurat, dia juga bertujuan sebagai perhiasan. Dia juga sebagai perhiasan. Jadi kata para ulama, berdasarkan daripada surah Al-A'raf, ada dua fungsi yang boleh kita keluarkan daripada ayat ini. Satu, pakaian itu hendaklah menutup aurat. Yang kedua, tujuan kepada kita pakai itu sebagai satu bentuk perhiasan. Sebab itu dalam Islam, salah satu daripada sunnah, kita pakai pakaian yang cantik, pakai pakaian yang bersih. Kerana fungsi kepada pakaian itu untuk menampakkan kita ni smart. Itu dia punya maksud kepada ayat ini, kata para ulama. Okey. Seterusnya, kita tengok sikit beberapa riwayat yang menyebut tentang teguran Nabi kepada mereka yang tidak mementingkan kekemasan dalam berpakaian. Sabai, kan, belengah, belemuh, kan, kita tengok pun kononnya zuhud. Ini salah faham lah, kan, masa basai misai berseragah ya,
kan? Kita tengok naik geli-geleman sampai berteluk beranak pinak kutu dalam tu, kan? Janggut-janggut tak terurus. Ini bukan Islam. Ini bukan Islam. Walaupun disandarkan kepada Islam, Islam berlepas diri daripada perangai, kelaku, sikap macam ni. Gigi kuning, kan? Busuk, berkerak. Ini bukan Islam kan? Makan gulai. Kita tak mau macam ni. Bersugi, bersiwak, berus gigi, kumuk, kan? Makan Listerine tu, kan? Beli pewangi-pewangi tu, semuk sikit. Bagi orang bau, kan? Ketiak-ketiak tu cukup, gunting, kan? Jangan bagi berseragam. Kita tak mau lebih kurang sakai semang, kan? Bini nak tidur pun, ku lemah perut, kan? Dengan bau ketiak, dengan bau, dengan janggut, dengan misai. Tak mau, ni bukan Islam. Lagi kuat agama, lagi berlemut. Tak tahu siapa ajak. Sunnah tak macam ni. Sunnah smart, wangi. Nabi sampai sikat rambut, boh minyak rambut, boh pewangi, bersiwak tiap-tiap kali ambil wudu. Bau, sampai kata Anas dalam riwayat Bukhari, Anas kata apa? Ma masistu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah wala syamamtu raihatan qattun atyab min raihati Rasulillah. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah mencium syamamtu, aku tidak pernah mencium satu bau yang lebih baik daripada bau kasturi, daripada bau badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah. Ini antara benda yang kita, maknanya orang yang membiarkan diri dia tak terurus, serabai, busuk, masam, basah ni, dia termasuk dalam apa? Orang yang melakukan perkara haram, berdosa, kan? Baik laki-laki ataupun perempuan, kan? Dia kata jangan main ni keramat. Pasal itu Nabi suruh kita kerak kuku, kan? Kerak kuku kaki, kerak kuku tangan. Walaupun tak ada lah riwayat kata kerak hak mana dulu. Janji kerak sudah. Ini dia pandai duk atok ke atas pula, kerak kok ni, kerak kok nu. Kan? Kerak sudah lah. Lepas tu dia ada trend pula, kerak 9 taruh 1. Beda nak korek tak hidung. Kita kadang-kadang orang yang kuku tajam ni, kita bukan masalah apa, masalah tang dia nak basuh berak. Kita dah fikir macam mana, kan? Tambah ni yang buat roti canai tu, cuba perhati tengok, kalau pakai cincin kita tak mau, kan? Ni buat roti canai cincin 4 jari belah ni 4 jari, pakai cincin tak apa, tapi hei, kita tak mau. Dia uli dengan cincin tu, kan? Hei, wal'iyadu billah, kan? Pasal itu kita kena, okey. Satu peristiwa telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang laki-laki datang kepada Nabi dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta Imam Malik. Satu peristiwa datang, satu orang laki-laki datang kepada Nabi dalam keadaan rambutnya kusut masai, janggutnya tidak terurus. Ni buh minyak, buh minyak. Apa dia ni, bela tu bagus dah, sunnah dah, tak jaga. Kemudian dia mai dalam keadaan serabai, dengan misai, dengan janggut, dengan rambut dia tak terurus. Nabi kata apa? Nabi kata, "Pih, keluar." Hampir sikat rambut, hampir ni sikat janggut, pih aku tak mau tengok. Nabi halau dia. Kemudian dia mai pula, dia sikat, dia buh minyak apa semua. Nabi kata, "Alaysa hadha khairan min an ya'ti ahadikum tha'ira ra's ka'annahu syaitan." Ni baru segak. Lagu ni baru sunnah. Yang tadi hang mai ni macam kepala setan ni aku tengok. Bahasa Nabi, kan? Ka'annahu syaitan. Maknanya setan ni salah satu sifat dia tak terurus. Pasal itu ini bukan sunnah, mukhalafah sunnah, kan? Mukhalafah sunnah. Kemudian Nabi SAW juga pernah melihat dalam riwayat yang lain, disebut dalam Abu Dawud, bahawa kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam hadis ni jelas,
Nabi pernah melihat satu orang lelaki rambut dia tak terurus, tak sikat. Kan? Nabi kata, "Amma wajada hadha ma yuskinu sya'ra." Tak ada sikat ke hang ni? Nabi tanya dia, sikat tak ada sikat? Yang biak macam ni. Tu satu. Kemudian Nabi juga pernah lihat satu orang lelaki pakai pakaian yang kotor. Amma kana hadha yajidu ma yaghsilu bihi thawbah. Nabi tengok satu orang pakai pakaian yang kotor. Nabi kata, hang tak ada sabun nak basuh? Hang tak ada masa nak cuci? Yang pakai pakaian yang kotor belengah ni. Tak ada nak cuci-cuci, tak ada nak basuh-basuh. Tu Nabi SAW tanya, kan? Sebagaimana yang disebut dalam riwayat Abu Dawud. Demikian juga Nabi SAW pernah menegur satu orang laki-laki dalam pakaian yang lusuh, pakaian yang tak elok, buruk. Kalau tak mampu sungguh tak apa. Semalam kita sebut dah kan, di Padang Poh kes orang tak mampu. Ni kes mampu buat-buat teruk, buat-buat zuhud, buat-buat susah ni kita tak maulah, kan? Tengok imam-imam Mekah, kan, pakaian ni apa? Ulama-ulama tengok. Imam Malik bila dia nak keluar pergi mengajak Muwatta, dia nak pergi mengajak Muwatta, dia akan pakai pakaian yang paling cantik, wangi-wangian yang cukup, orang kata harum, kan? Sebab dia nak pergi mengajak hadis Nabi SAW. Demikian juga Imam Muslim ni untunglah. Pasal apa? Tokai kain. Dia ni tokai kain, jual kain. So bila dia nak mengajak, dia nak menulis tu, dia akan pakai pakaian yang cantik, pakaian yang orang kata apa, sebagai penghargaan pada hadis-hadis Nabi SAW. Kan tuan-tuan mengaji, bila Jibril mai, disebut dalam hadis itu, idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadith thiyab. Muncul daripada jauh satu orang lelaki, Jibril, dalam keadaan syadid, bayad, putih baju dia, putih bersih, putih, kira syadid ni kira putih, tak ada kotak langsung, kan? Kemudian la yura alaihi atharun safar, baju tu streka saiz terpacak, makna tak ada bekas-bekas kedok. Kita retak 1000 kan, retak menanti belah. Sawadus sya'r, rambut hitam semak kemah. Jibril mai tu, kata ulama, nak ajak adab menuntut ilmu. Pengajaran dia bila hampa nak pergi menuntut ilmu, mau jadi macam Jibril, pakai mau semak, rambut mau ikat sikat elok, pakaian mau bersih, mai duduk depan tok guru, bertemu lutut dengan lutut, artinya talaqi, duduk dengar. Ini etika seorang penuntut ilmu, kan? Okey. Bila Nabi tengok pakaian dia, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam hadis yang dia bawa, riwayat An-Nasa'i, alaka malun. Nabi tanya dekat laki-laki yang miskin tu, hang tak ada duit ke? Ada duit? Naam. Qala min ayyi mal? Qala min kulli mal qad a'tani Allah Ta'ala. Dia kata, Nabi kata, hang tak ada duit? Ada, dia kata. Banyak Allah Ta'ala bagi dekat aku, kata. Banyak Allah Ta'ala, banyak. A'tani Allah. Allah bagi pada aku macam-macam. Kemudian Nabi kata apa dekat dia? Fa idza atakallahu malan falyura atharun. Nabi kata, kalau Tuhan dah bagi dekat hang nikmat, bagi dekat hang rezeki, kenapa hang tak tunjuk? Nabi kata, kenapa hang tak guna? Sebab apa? Kerana Allah, kata Nabi, Allah suka tengok nikmat dia yang dia bagi tu digunakan. Dia suka tengok rezeki yang dia bagi kat kita tu kita manfaatkan. Dia bagi duit, kita beli baju cantik-cantik, pergi mengaji, pergi masjid, orang nampak smart. Dia suka, kata Nabi. Pasal apa yang hang tak buat benda tu? Sebab itu kita baca dalam suratul Duha, ayat hujung sekali, ayat apa?
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat yang Allah bagi pada hangpa. Salah satu cara untuk kita nak cerita dengan kita menzahirkan nikmat itu pada diri kita. Pada diri kita ni, pakaian kita, makan minum kita. Orang yang makan elok-elok ni sebenarnya dia bukan sombong, dia bukan membazir, dia sedang menzahirkan nikmat yang Allah bagi kat dia. Duit kita banyak abang, banyak. Orang yang duk makan ikan kering dia, kita kena berjimat. Itu bukan berjimat, itu kufur nikmat. Allah bagi suruh kita guna, bukan suruh kita simpan buat kerak. Macam masjid nah. Bukan masjid ni. Bukan masjid ni. Ada satu masjid saya dapat laporan, bagus. Jangan main-main dengan jemaah ni, jangan main-main. Jemaah lah educated, jemaah yang keluar mengaji. Ada tu imam kata, masjid kita ni kutipan kuih kurang. Mau tak kurang? Jemaah jawab terus. Mau tak kurang, dah duk simpan situ, siapa nak bagi? Dia kena. Tu imam dalam semayang pun kita boleh tegur, takkan luar semayang tak boleh nak kata. Dia berkata, boleh kata kat tu imam. Dalam semayang kalau dia silap, Tuhan suruh kita kata. Luar semayang kalau dia silap, lipat. Jangan biar. Bukan kita nak suruh lawan, tegur. Jangan duk cakap aku belakang, tak mau. Ni cakap aku belakang. Dia kata masjid saya, dia kata masjid. Duk situ. Ni dia ada duk. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan satu lagi, cobaan. Pi abang, tak betul benda ni. Tu imam kadang-kadang dia tak perasan, bagi tahu elok-elok kan. Qulil haqq walau kana murra, kata Nabi, katakan benda yang betul walaupun mungkin yang hangpa nak kata tu satgi kurang elok. Kurang elok tu bukan makna tak bagus, maknanya orang tak boleh nak terima kan. Okey, so itu antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kita boleh tengok ada riwayat Abu Dawud tentang kesungguhan Nabi untuk kita berpakaian dengan pakaian yang cantik. Ma'ala ahadikum in wajada sa'atan. Nabi kata ma'ala ahadikum, siapa-siapa yang ada duit lebih, wajada sa'ah ni kira rezeki luih sikit lah, rezeki lebih sikit. An yattakhidha thawbaini liyaumil jumu'ah ghaira thawbai mihnatihi. Nabi kata kalau siapa-siapa mampu, tolonglah buat baju khas untuk sembahyang Jumaat. Nabi kata siapa ada rezeki lebih, duit lebih, dia ambil dua pakaian. Dua pakaian ni lebih kurang macam kita nak faham, macam jubah dia kena pakai dengan kain kan. Izar, dia ada ridak, dia ada pakaian atas, pakaian bawah. Maknanya kalau boleh tu ada satu pakaian istimewa membesarkan Jumaat. Tujuan dia bukan untuk kita membesarkan diri kita. Kita pakai ni bukan untuk menyombong, tetapi untuk membesarkan Jumaat. Sebab itu hari-hari yang besar dalam Islam, hari raya, hari Jumaat, Nabi pakai pakaian khas yang dia tak pernah pakai hari-hari biasa. Kata Aisyah, dia pakai hari raya. Tujuan dia nak menunjukkan hari itu lain daripada hari-hari yang lain sebagai satu bentuk kebesaran pada hari itu. Sunnah. Ini sunnah yang kita boleh amalkan. Okey. Berikutnya, walaupun kita dibenarkan untuk memakai pakaian yang cantik, bersih dan sebagainya, yang masih dalam ruang lingkup kita mampu, ada beberapa perkara yang mesti kita perhatikan. Antaranya, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, haram untuk lelaki memakai emas dan sutra asli, sutra yang original. Tapi kalau sutra tu sintetik, harus. Sutra yang asli ni daripada ulat, betul? Daripada ulat sutra, kemudian dia buat jadi kain, yang ni haram lah. Tapi kalau yang sintetik, campuran ke, ataupun kita kata
sutera yang diperbuat bukan daripada benda-benda yang asal dia tu, buat daripada campuran-campuran lain, maka kata para ulama dia tak termasuk dalam makna larangan tersebutlah. Seeloknya kita berlepas diri, kita tak payahlah, kain lain pun banyak lagi yang elok kan. Bimbang syubhat. Nabi kata apa? Famanittaqa syubuhat, siapa yang tinggal benda yang wah-wah ni, selamatlah agama dia. Dalam riwayat Muslim sebut benda tu, al halalu bayyin wa haramu bayyin, kan? Okey. Dan tak ada orang duk boleh pi larang siapa-siapa yang nak pakai apa, ikutlah. Sebab Allah kata, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibat min rizqa. Allah kata jangan siapa-siapa duk pandai-pandai duk pi haramkan, duk pi larang sesuatu yang aku keluarkan untuk hamba-hambaku. Asalnya pakaian ni harus. Walau bagaimanapun, macam kita sebut tadi, emas dan sutra tak boleh. Emas ni memang tak boleh, lelaki-lelaki memang tak boleh. Tak boleh. Yang nak kena jaga sangat jam. Kerana kadang-kadang jam yang mahal ni dia selalunya ada emas. Dia ada emas. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hariran faja'alahu fi yaminih wa akhadha zahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadhaini haramun 'ala adh-dhukuri ummati. Kata Sayyidina Ali, Nabi ambil sutra pegang belah kanan, ambil mah pegang belah kiri, kemudian Nabi kata inna hadzaini, dua benda ni haramun ala dhukuri ummati, haram ke atas lelaki daripada umat aku. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Hibban dan Ibnu Majah. Okey. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la talbasu al-harir fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Jangan siapa-siapa pakai sutra, siapa yang pakai sutra di dunia, Allah Taala tidak akan pakaikan dia di akhirat. Banyak dalil-dalil yang mengharamkan sutra dan emas. Okey. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, selain daripada cincin, seringkali juga, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kerap juga kita melihat orang-orang kaya suka memakai pen emas, jam tangan emas dan sebagainya. Maka haramlah. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, termasuk dalam perbuatan yang haram. Adapun memakai cincin daripada perak, silver, Rasulullah membenarkan bagi kaum lelaki. Perak tak apa. Cincin perak, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada riwayat yang menyebut bahawa cincin Nabi daripada perak. Cuma berlaku khilaf, pakai cincin ni sunnah ke tak? Kalau tuan-tuan tengok dalam Syama'il ada bincang sikit. Cerita habis sikit lah. Nabi ni dalam riwayat dia tak pakai cincin pada asal dia. Cuma bila start nak tulis sorak rasmi kerajaan, ada orang sebut kata surat ni tak laku kalau tak ada cok mohor kerajaan. So Nabi ambil cadangan ni kerana ni bukan ibadat, ni bersifat pentadbiran, administration, tak ada kaitan dengan wahyu. Yang ni boleh fikir pakai kepala otak. Itu kita kena beza tu. Pasal itu dalam Islam dia ada satu bab as-siyasah, bab pentadbiran. Bab pentadbiran ni jangan duk cari hadis. Kan? Ada tak riwayat Bukhari yang suruh panskap ni? Ataupun dalam sunan mana-mana dalam kitab Muwatta' Malik ke yang kata mai pagi kena panskap, keluar kena panskap ni? Yang mana kita ambil dalil mana? Tak jumpa sampai kiamat. Dia pentadbiran, dia bukan sembahyang luhur 4 rakaat tu. Itu kita kena beza, kan? Okey. So Nabi pun start buat cincin. Buat cincin yang ada cok
Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasulullah. Itu cok mohon. Jadi Nabi ni gunakan cincin itu untuk cok. Setelah Nabi wafat, cincin itu dalam riwayat dia berpindah kepada Abu Bakar. Sebab Abu Bakar naik ganti. Lepas tu pi kepada Umar. Sampai kepada Osman, jatuh dalam sungai. Hilang. Jadi sebab tu kalau ada dakwaan cincin Rasulullah, dia beratlah sikit. Pasal dalam riwayat Bukhari kata, jatuh dalam, bukan sungai, perigi, bi'run, jatuh dalam telaga. Ada pandangan kata, Nabi bukan pakai cincin tu macam kita faham. Dia pakai tu kerana ada tujuan pentadbiran. Jadi ini satu benda yang kita rasa tak perlu nak bertegang leher lah. Siapa yang pakai, memang pertama kita terima Nabi pakai sunnah, yang tu tak boleh petikai. Tetapi adakah dia sunnah yang disyariatkan? Tang tu tak sependapat. Ada kata tak. Ibn Qayyim kata tak. Dia pakai ada pentadbirannya. Jadi kalau kita ada cok mohor kau tak apalah, tapi kalau kita nak pakai kan, niat dapat sunnah, niat sunnah dapat pahala kan. Tapi orang yang tak pakai pun tak ada masalah kan. Dan Nabi masa ambil ayat semayang tak buang cincin. Dalam hadis sebut Nabi tak buang. Jadi ulama kata tak wajib buang. Sebab Nabi tak buang. Kiah pada tak buang cincin, keluar satu hukum gigi palsu. Ada fatwa kata tak perlu cabut gigi palsu. Macam saya ni pergi ambil ayat semayang di masjid Ngulang tadi, cabut spek mata pergi tinggal. Pasal tu tak pakai. Doa bagi ada lah kan. Tuan-tuan bayang spek mata tak apalah, boleh duk kelih lagi. Gigi, saya bolehlah telefon tu imam, tolong ambil spek mata simpan, esok saya pergi ambil. Kalau gigi ni tolong pergi tengok gigi, perasan dia pun kembang pengkok lah. Gigi ni, spek mata ni kebanyakan hilang ni pasal kita buang tinggal waktu semayang. Gigi mula dia cabut, jenuh buat kan. Tinggal masjid Sayap satu, masjid Alwi satu, masjid Binjai satu. Himpun-himpun buat koleksi gigi. Dan tu imam pun kalau spek mata siapa ni? Okey. Kalau gigi, angkat gigi siapa ni? Mau pakat duk pegang. Dia tak ada. Tak apa, tak payah buang. Ada orang-orang tadi dia kata kena buang, tak payah buang. Nabi tak buang, kumuk macam biasa. Ada juga tanya kalau mati. Kalau mati ulama kata kalau boleh cabutlah. Kalau tak boleh cabut, biar pergi situ. Tak wajib cabut. Termasuklah gigi. Kadang gigi ni, gigi palsu, dia bubuh. Kadang dia ikat tanam. Jadi tak payah cabut lah. Ini awak mandi lama sangat ni. Depa duk pelokoh nak cabut. Jangan duk buang terbiang. Okey. Adapun logam-logam yang lain seperti besi, maka hukumnya tidak ada nas yang sahih yang mengharamkannya. Maknanya selain daripada emas, okeylah, platinum, alloy, ke aluminium ke, karen apa bala lah semua tu, karan apa bala tu semua tu boleh lah. Okey, emas dan sutra boleh digunakan, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ketika darurat. Maknanya katakanlah kita ada penyakit kulit yang tak boleh sesuai dengan kain lain melainkan sutra, boleh kita pakai. Darurat ni dalam kaedah ad-daruratu tubihu al-mahdhurah. Haram akan dibenarkan ketika darurat. Berlaku kepada siapa? Berlaku kepada Abdul Rahman bin Auf dan Zubair ibnul Awam. Mereka ni kena penyakit gatal. Jadi Nabi bagi mereka pakai kain sutra. Peristiwa ni ada dalam Sahih Bukhari. Okey.
hikmah apa kebala tu saya ingat kita boleh andaikan sendirilah. Seterusnya kita masuk kepada pakaian wanita. Ini antara yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Laki-laki saja haram, perempuan boleh. Perempuan tak ada masalah. Perempuan Allah halalkan. Okey, untuk pakaian wanita ni kita nak tengok sedikit secara ringkas lah. Secara ringkas apa yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan pakaian wanita. Kerana dia agak panjang sikit. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ulas tentang pakaian wanita ni. Yang pertama kita tengok antara benda yang orang perempuan kena ingat, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia tidak boleh nipis, tak boleh ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh, dan tidak boleh sesuatu yang menarik perhatian orang. Itu dia punya sifat dia. Antara kesalahan yang boleh kita lihat pada wanita, tersebut terus kesalahan lah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun dia ada sebut sikit. Antaranya, memahami aurat hanya tutup kepala atau tutup rambut. Salah. Itu bukan aurat semata-mata. Maknanya dia pakai tudung. Dia pakai tudung, kadang-kadang tudung tutup rambut betul. Leher apa semua ni nampak. Ini antara kesalahan dia, tu satu yang kita sebut tadi. Yang seterusnya bertudung tetapi ber-t-shirt lengan pendek sehingga menampakkan lengan dia. Ini juga belum dikira menutup aurat. Ketiga, bertudung tetapi baju terbelah, terbuka. Kan? Tak mau naik Air Asia, nak naik emas. Sebenarnya emas lagi sakan. Kan? Banyak dah kes-kes Tok Haji balik umrah korang pahala. Kan? Maknanya dia pakai tudung tapi kain dia terbelah. Kain dia terbelah, tak boleh, ya? Kan? Bertudung tetapi baju sendak, sempit, nipis, menampakkan kawasan-kawasan aurat. Ini pun tak betul. Bertudung tetapi tudung itu longgar, menampakkan jambul dan hujung rambut. Selendang, faham tak? Jenis sangkut saja tu. Yang ni pun tak betul. Masih lagi dalam erti kata menampakkan aurat. Bertudung tetapi hanya kerana urusan kerja, tidak di luar rumah, pasaraya dan sebagainya. Ini pun ada juga. Dia pakai tudung tempat-tempat tertentu. Majlis tilawah Al-Quran, tudung. Majlis apa-apalah, tak pakai tudung. So dia ikut majlis. Majlis apa malam ni? Majlis menghafaz peringkat kebangsaan. Okey, sediakan tudung. Majlis apa malam ni? Majlis penutup sukan nikah taman. Okey, tak payah tudung. Yang ni memang teruk lah. Sebab Nabi kata, ittaqullah haitsuma kunta. Mau takut kat Tuhan tu di mana saja. Tuhan dia bukan ada di majlis tilawah, majlis menghafaz, majlis seminar-seminar Islam. Tuhan berada di setiap perkara yang kita lakukan. Kita jangan main-main dengan Tuhan ni. Dia nak turun balak, dia tak kira tempat, kan? Bertudung tetapi tudungnya dilepas ke belakang leher, terdedahlah dada. Dia passion lah, dada. Tudung ni dia mesti menutup dada. Salah satu tudung yang tidak patuh syariah, saya haram lah, Farida. Tudung Farida haram. Cuma saya tak bubuh perkataan ujung ya. Haram apa? Pasal dalam masjid tak boleh, sebab dia tidak menutup dada. Jadi orang yang mengaji dengan saya mesti pakai. Tak payah mengaji dengan saya apa, mengaji agama kena pakai. Jangan buat malu tok guru. Kan? Okey.
Dia pakai tapi dia tak tutup dada. Jangan main-main tuan-tuan. Benda ni Quran turun sebut satu bab dalam surah An-Nur, cerita bab tudung. Bila turun ayat ni, tuan-tuan tahu keadaan ketika turun tu dia jadi lagu mana? Tuan-tuan duk dengar bila turun innamal khamru wal maisir, arak haram, sahabat tuang. Tuan-tuan tahu ketika mana turunnya ayat perintah tudung, sahabat-sahabat wanita, orang perempuan ketika turunnya ayat ini tarik langsir. Bila turun saja tersebarnya kata perintah wajib tutup aurat, rambut, kepala, dada ni, tarik, disebut dalam riwayat, tarik, terai-terai, langsir-langsir, termasuk kain tudung meja dijadikan sebagai tudung. Kan? Nampak? Inilah makna sami'na wa ata'na. Kita jangan jadi Yahudi. Sami'na tapi wa asaina. Dekat dah tu. Dengar dan taat, sifat orang beriman. Yahudi ni Quran kata dia dengar, asaina, tapi dia tak ata'na, dia bantah. Itu saja beza dengan Yahudi. Okey? Dalilnya, tuan-tuan buka surah An-Nur ayat 31. Janganlah kamu mendedahkan aurat dan perhiasan kamu kecuali apa yang terzahir. Tudung ni disebut dalam bahasa Arab khumur, bukan khamar. Saya hidup pergi cakap, enti ni kena pakai khamar. Bahasa tu bagus dah, bahasa TV Al-Hijrah. Tapi dia jadi khamar, khumur. Maknanya sesuatu yang ditutup lah. Jangan pergi kata himar pula. Hang tak pakai himar. Himar kalda kan. Semua alat tudung ni, tak kiralah semua alat yang dipakai untuk menutup kepala. Sedang apa yang disebut dengan juyub daripada jaibun, makna sesuatu yang menutup dada. Khumur tutup kepala, jaibun tutup dada. Dua-dua tu Quran sebut. Pasal itu kita kata tutup kepala dan dada. Sebab khumur Quran sebut, juyub, jaibun pun Quran sebut. Itu yang disebut kan. Jadi kena tutup rambut dan dada. Pakailah tudung. Malulah kat Coca-Cola. Coca-Cola pun ada tudung. Tudung botol. Kita takkanlah tak ada tudung. Tak ada duit, mai jumpa. Mai jumpa. Kita beli bagi. Kan? Okey, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut apa yang termasuk dalam makna perhiasan perempuan. Quran kata hendaklah kamu tutup aurat dan jangan nampakkan perhiasan. Apa dia tu perhiasan? Ini apa kata ulasan Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan perhiasan dalam surah An-Nur ayat 31 tadi. Ni kita ada bini, kita ada anak-anak, wajib ni. Pasal itu jaga anak perempuan ni fadilat besar. Pasal payah kan. Iaitu semua pakaian yang dipakai berhias untuk mencantikkan tubuh, rambut, potongan badan, pakaian, makeup dan sebagainya. Maknanya perhiasan orang perempuan ni serba-serbi. Makeup tubuh dia, bentuk badan dia, rambut dia, yang mana yang betul ke, yang tak betul ke, yang tu wajib ditutup. Artinya dia tidak boleh menampakkan. Quran kata tak boleh tunjuk perhiasan. Perhiasan tu bentuk badan, tak boleh tunjuk. Makeup tak boleh pakai. Dia kata janganlah ustaz, saya kalau tak pakai makeup, tak makan nasi tak apa. Tapi kalau tak makeup saya tak boleh koma. Jangan. Tuan-tuan, tak boleh, kita tak boleh. Tak boleh kita, sebab dia termasuk, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, perhiasan. Tak boleh. Ini bukan isu keras ke, ini isu hukum. Isu hukum. Okey.
Kita bagi laluan kepada azan dan kita akan sambung sikit belum kita buka kepada soalan. Okey. Dalam ayat surah An-Nur tadi, ayat yang ke-31, larangan untuk kita menampakkan perhiasan itu melainkan dalam surah An-Nur tu kecuali kepada dua. Satu, suami. Dalam ayat tu disebut boleh dinampakkan perhiasan tu. Perhiasan tu tuan-tuan kena faham. Perhiasan tadi yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut tadilah. Dia punya muka apa ni, make up dia, pakaian, bentuk tubuh badan dia pun semua dia punya ni lah, kan? Okey. Melainkan kepada suami dan bapa dia, mahram dia lah. Yang ni tak ada masalah. Boleh. Dia boleh. Bahkan untuk suami ni halal lah untuk menikmati segala apa yang ada pada dia tu. Okey. Cuma ulama berbeza pendapat tentang Quran kata illa ma zahara, kecuali yang memang nampak. Kecuali yang memang nampak ni apa dia? Kita tengok ada sedikit beberapa maksud. Antaranya Quran kata tak boleh dia tunjukkan perhiasan dia kecuali memang yang sedia nampak. Kecuali yang sedia nampak tu apa dia? Yang kata boleh tunjuk tu Ibnu Abbas tafsir. Ni tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Kathir dan sebagainya. Maksud yang memang sedia nampak tu, yang tak apa tunjuk tu, celak dan cincin. Celak dan cincin. Pasal celak ni pakai di mata. Jadi yang ni yang memang sedia nampak. Cincin yang orang perempuan pakai tu tak apa, tak tutup. Boleh. Itu pandangan Ibn Abbas. Anas bin Malik dia luaskan lagi. Anas bin Malik kata kalau celak boleh tengok, cincin boleh tunjuk, maknanya tempat celak dengan tempat cincin pun boleh tunjuk. Bukan sarung cincin. Celak muka lah, artinya muka boleh tunjuk. Dan pandangan yang paling kuat, muka bukan aurat lah. Ini yang paling kuat. Albani tulis satu kitab bantah yang pegang kata wajib ni Hambali. Pasal itu Saudi tutup, wajib tutup. Tapi dalam tu sebenarnya orang Saudi Arab ni, luar tu dia macam baju cover saja. Dalam tu memang depa sakana. So bila depa masuk dalam rumah, depa buanglah depa punya cover tu, sangkut. Pakai macam biasalah, kan? Tapi kita tengok memang dalam suasana Arab sesuai, memang patut depa punya coverage, depa punya liputan, penutupan tu kena jaga elok, kan? Tapi selamat tuan-tuan, selamat, kan? Anas bin Malik kata boleh dilihat celak dan tempat dia, maknanya muka boleh tengok. Muka boleh tengok. Tapi kalau nak tutup, tutuplah. Tapi kalau tempat-tempat suruh buka, bukalah. Macam dewan peperiksaan. Mak dia main jawab, kita tak tahu. Kan? Dia suruh mak dia pergi jawab, tutup muka. Pernah berlaku di Universiti Melaya. Ada satu perempuan masuk dewan peperiksaan. Masa itu apa? Dewan peperiksaan ni dia campur besar luas lah. Dia memang pakai tudung lah. Dia pakai purdah. Ustaz selalu duduk pemain dia. Saya tak pernah tengok anti duduk senyum. Memanglah tak pernah nampak dah dia pakai lagu tu. Dia masuk, dia isu dia waktu dia nak jawab periksa lah. Tapi saya ingat boleh. Sebelum dia masuk, pegawai perempuan cek lah. Pasal dia ada, tuan-tuan, kita jangan petikai kesungguhan satu orang nak pelihara maruh dia. Kalau orang nak telanjang, kita boleh bagi kebebasan, hak untuk dia telanjang, kita tak kata apa, kan?
Kita kadang-kadang duk jawab ni, dia campur Dewan UM tu, dia campur. Kita duk jawab ni mata pelajaran hadis, depan kita Cina duk jawab. Cina duk jawab, nampak apa? Hadis apa hadis? Hafal apa lupa ni. Tapi lecturer ni bila dia mengajak, dia nak kata suruh pi tutup, tak boleh. Walaupun ada etika, sekali dia jadi isu perkauman. Jadi pensyarah-pensyarah ni dia nak buat macam mana? Dia suruh technician pekuat aircon. Dia memang dia tak boleh nak buat apa ha. Cina-Cina dia kaki so. Dia pekuat aircon. Bila pekuat aircon dia sejuk, dia tutup sikitlah. Kan? Kalau lecturer 60 tapi tak boleh kira juga. Okey. Manakala sebahagian daripada tabi'in seperti Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ni dia dibunuh oleh Hajjaj. Ata bin Abi Rabah. Ata ni hebat. Dia ni Ata ni orang kulit hitam. Kalau Ata ni dia di Mekah tu kira dia tabi'in besar lah. Dia ni kuli saja. Dia bahagikan masa dia pada 3 waktu. Ata ni dia bukan kata duk batak di masjid. Dia ada 3 waktu. Ulama cerita sejarah hidup Ata bin Abi Rabah. Dia geng Bilal, hamba abdi, kerja 8 jam kerja, 8 jam mengaji, 8 jam buat ibadat. Itu rutin hidup Ata bin Abi Rabah. Sehingga Ata bin Abi Rabah duduk di tepi Kaabah tu, orang kata apa? Tengok daripada jauh macam burung gagak. Tapi nama dia salah seorang murid Ibnu Abbas. Alim Ata. Sehingga khalifah ketika itu Malik kot, Abdul Malik bin Marwan. Seingat saya nak pi tanya tentang hukum haji. Bawa 2-3 orang anak. Masa tu orang duk beratuk. Khalifah dia pun beratuk. Anak-anak khalifah tanya, ni siapa dia Mamat hitam ni? Dia tak tahu kata pak kita khalifah yang dia buat tak layan ni. Tapi khalifah tahu kedudukan Ata. Orang dulu-dulu depa tak pandang sangat pemimpin ni. Depa pandang ulama. Pasal itu mat dia pun beratuk. Sampai giliran dia Ata nak tanya apa? Tanya. Tak ada kata special. Di situ hormatnya orang kepada ulama. Sebab apa? Dia tidak menjual agama dia untuk dunia dia. Hang nak mengaji, hang kena buat lagu orang lain. Kan? Itu. Okey, Ata pun pegang, kata muka dengan tangan boleh tengok. Aisyah ada pandangan kata gelang boleh tengok. So bila gelang boleh tengok, pangkal lengan ni boleh buka. Itu pandangan apa dia ni? Aisyah, nisbah pada Aisyah. Hanafi, kaki itu bagi dia benda yang memang zahar, benda yang memang nampak. Hanafi dia kata kaki itu yang memang nampak dah, duk nampak dah. So pasal itu depa tak pegang aurat kaki, boleh tunjuk. Kan? Selain daripada tu tutuplah. Kan? Okey. Ini antara apa yang disebut berkaitan dengan dan tuan-tuan, tujuan Allah suruh kita tutup aurat antaranya membezakan dengan binatang. Agak-agak tuan-tuan tahu mana ayat ni yang kata orang pakai ni dia tak sama dengan binatang? Pada ayat awal-awal tadi, ya bani Adam, lembu kebau dia bukan anak cucu Adam. Allah tak kata wahai hamba-Ku, hamba dia semua, tapi dia kata ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, hampa kena pakai baju tutup aurat. So tutup aurat hanya untuk manusia, binatang dikecualikan. Mafhum mukhalafah dia apa? Kalau dia rasa dia bukan manusia, dia tak wajib. Tapi kalau dia rasa dia manusia, dia kena tutup.
ya bani Adam. Dan satu kes berlaku di zaman Nabi yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun bawa juga kisah tu. Ada satu orang perempuan pakai seluar. Ini saya nak sebut sikit pasal orang perempuan kadang-kadang dia naik kereta, dia naik motor ke, naik gerek ke, naik apa lah. Zaman Nabi ada satu perempuan dia naik kuda. Disebut dalam Musannaf Abdul Razzaq riwayat ni. Dia jatuh, kain dia terselok. Sahabat semua balik tak mau tengok ah. Lepas tu ada sahabat kata, "Oi, dia pakai seluar." Nabi dengar tu, Nabi kata apa? Allah rahmat wanita yang pakai seluar. Nabi kata Allah rahmat wanita yang pakai seluar. Tapi bukan pakai seluar yang kita faham macam seluar lah ni. Seluar dalam. Seluar bahagian dalam. Maknanya kalau dia pakai, dia naik motor, dia selok kain dia tu, kan, ada seluar. Kalau jadi apa-apa, kan, banyak kes. Kebetulan jugalah perempuan pakai sangkut di rantin motor, tak ada orang lain, yang ada tu imam. Pernah berlaku. Dia putin kan, dia pusing tu tarik kan. Jadi kalau pakai seluar ni lain, tu imam pun mujuk dia pakai serban, dia pun buka tutup lah kan, bagi darurat lah nak buat macam mana kan. Darurat tak apa lah. Okay. Yang peliknya tu imam sentiasa ada dalam keadaan cemas macam tu. Ini cerita di belah-belah pantai timur kes ni. Ni bukan cerita buruk ni, tak boleh buruk kan, berdosa. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung, tak habis lagi, tentang larangan menyerupai wanita, larangan menyerupai lelaki, larangan berpakaian seperti pakaian libasus syuhrah, pakaian syuhrah. Banyak Dr. Yusuf Al-Qaradawi bahas. Okey. Itu sedikit sebanyak halal haram etika dalam berpakaian. Mudah-mudahan Allah rahmat kita. Ada 2 pengumuman. Tuan-tuan nak tanya tak? Ya, aku nak tanya. Perempuan yang bertukar jantina, macam mana kita nak uruskan dia? Kita nak layan ataupun kita nak simpan dia? Mengikut keadaan dia lahir. Kalau dia perempuan, diuruskan cara perempuan. Kita tak pegang pada perubahan itu, kerana perubahan itu benda yang haram. Jadi diuruskan pada asal kejadian dia, kan? Asal kejadian dia. Sebab dia asalnya perempuan, kita urus cara perempuan. Kalau dia lelaki, uruskan cara lelaki. Salat, kafan, kedudukan jenazah dan sebagainya seperti mana lahir dia. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak iktiraf saya 2 bahagian tu. Weh, persipun hang 2 bahagian. Bukan hang Kamariah binti. Dulu Kamariah binti, la Kamarul bin. So mana-mana perempuan yang nak dapat 2 bahagian, pi pesah siap-siap. Mana-mana perempuan yang nak dapat 2 bahagian dalam paraid, pasal perempuan satu, dia nak dapat 2. Faham ke tak ni? Ya Allah. Depa kalau 2-1 ni halal ke menikah? Perempuan 1, laki-laki 2. Kalau nak dapat 2 macam laki-laki, pi pesah bagi jadi laki lah. Tetap dia nak mohon jadi tok imam. Tapi dia perempuan, Tok Bilal pun tak layak. Dia pun pi Thailand nak masuk akademi imam. Pesah-pesah buat suara besar apa semua. Suara Sudais. Balik mai dia isi ruang jantina tu, jantan, lelaki, perempuan. Dia kata, dulu wanita, sekarang lelaki. Aku dulu tak seperti sekarang. So dia bolehlah akademi imam, lantik jadi imam kampung kita. Tapi orang perempuan ni, dia buh pi lagu mana pun, dia memang sifat perempuan. Dia tak boleh. Okey, ada lagi? Pertama, esok malam kuliah di Masjid Binjai. Orang Masjid Binjai minta umum bersama dengan Ustaz Khairul Ikhwan. Esok dia buat kuliah khas lah di Masjid Binjai. Siapa yang nak pi boleh pi. Kita cuti
Tapi pagi siapa yang ada kesempatan, macam biasa jalan subuh kita, malam kita tak ada kuliah, ada masjid Binjai, boleh pi. Nah, siapa yang nak pi. Esok kenduri Cikgu Sabri jemaah kita pi, dia panggil semua ahli keluarga yang dapat SMS tu pi, di Dewan Sekolah Menengah Vocational, dia wakil saya panggil. Yang ketiga, kita ada kursus untuk rawatan cara makhluk halus, jin, syaitan berdasarkan Al-Quran As-Sunnah, hari Ahad depan. Siapa-siapa yang nak maklumat ataupun mendaftar untuk menyertai, untuk mengetahui tentang hukum hakam berkaitan dengan perkara-perkara sihir ni, boleh berurusan dengan imam muda kita, Amir yang duk rakam ni, dia sebagai urus dia. Terima kasih Masjid Seriak bagi ruang malam ni. Tuan-tuan yang hadir, terlebih terkurang saya mohon maaf. Sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala dah saksi, saya telah sampaikan pada tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih. Assalamualaikum.